Kira TV. Assalamualaikum semua yang mendengar. Saya Akil Hafiz dan dengan saya sekarang adalah Fazril Razin, kawan saya. Okey, saya Ya, halo. saya tak nak buang masa lebih. Hari ni topik kita agak berbeza dengan yang sebelum kan? Ya, agak berbeza daripada yang sebelum. Kalau ikut topik ni banyak dah orang dah cuba nak kupas kan. Tapi kalau kata tak ada topik ni, dia jadi macam bosan tak sebenarnya. So, ya. Terus saja. Okay. Alright. So, cerita yang cerita yang saya nak cerita ni, cerita dia berlaku masa tak ingat antara 2014 atau 2015, tapi cerita ni berlaku masa dekat rumah sewa lah. Okay. Dekat rumah sewa. Masa tu Bukan masa tu kita kat KPTM kan? masa tu kita kat KPTM. Oh, Tapi okay. cerita ni berlaku masa kat rumah sewa lah. Masa tu belajar kat KPTM. Okay. Cerita dia masa lepas time tu semua dia balik kampung untuk raya. Right. Jadi nak dijadikan cerita time tu uh, hanya ada aku dengan kawan aku seorang ni, Afka. Mhm. Ada lagi seorang rasanya, tak ingat. Um, Cerita dia, okay, semalam tu memang rumah tu hanya ada 2 atau 3 orang. And then Yang lain gimana? yang lain time tu dah balik kampung sebab raya. Oh, okay. Jadi nak dijadikan cerita lah. Uh, Aha. aku ni tidur ada dengan member aku ni nama dia Emizo. Dia Aha. dia dah balik lah, dia dah balik Taiping. Dalam bilik tu aku dengan dia je. Biasanya. Okay. Kita orang ni kalau kita orang ni tak ada katil, kita orang ada tilam. Letak tilam 2 je lah kat situ dalam bilik tu kan. Okay. Yang Afka ni pula tidur dia memang tidur dekat ruang tamu tempat dia. Kawasan dia memang kat ruang tamu tempat dia tidur. And Right. then benda tu berlaku malam esok tu lah baru dia dapat tahu, tapi yang dia nampak tu pada malam tu lah. Okay. Time tu aku dah tidur. And then dia cakap dia nak pergi ke tandas. Dia kata time tu aku dah memang tidur. Ini cerita ni dia point of view dia lah. Hmm. Dia nak pergi ke tandas. Time tu dia saja jenguk. Dia kalau style dia memang kalau dia nak pergi tandas, sebab tandas tu dekat sebelah dengan bilik aku. So kalau dia nak masuk tandas tu, dia akan jenguk ke bilik aku sebab pintu aku memang tak tutup. Right. Pintu aku memang tak pernah tutup sebab panas kan. Jadi dia akan datang jenguk. Time tu dia cakap dia nampak si Emizul tu ada dekat bilik tu. Okay, Emizul ada kat dalam bilik. Bukan Emizul dah balik kampung. Dia cakap Emizul, dia nampak Emizul kat dalam bilik tu. So dia Okay. dekat tempat Emizul tidur tu ada, dia nampak macam ada orang tu tidur sebab aku tidur belah sana, dia tahu aku tidur belah mana. Jadi dia 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 pun buat tak tahu je lah. Dia buat don't know, dia masuk tandas and then dia buat biasa. And then esok pagi tu dia sembang aku. Dia tanya, Emizo pergi mana? Aku cakap kat dia, Emizo bukan dah balik ke hari tu dari kampung? Lepas tu dia kata, bukan dia dah balik sini ke? Aku cakap, tak ada lah, Emizo kat sana lagi. Lepas tu dia cakap, tak ada, semalam aku nampak dekat tempat dia tidur tu ada macam orang tau tengah tidur. Tempat dia memang dia nampak ada orang kat situ. So aku cakap lah, kau biar betul aku tidur kat bilik tu kan. Lepas tu Okay. dia cakap, tapi memang betul, dia kata memang ada orang. Cuma dia malas nak tegur, dia malas nak kejut sebab dia ingat Emizul baru balik penat terus tidur lah. Lepas tu dia cakap kat dia, tak ada Emizul, tak ada. Emizul kat
ni. And then sejak daripada itu dia malam dia tak jenguk bilik. Okay, agak seram. Cerita tu agak seram. Hmm. Bukan agak seram. Pada aku benda tu bukan agak seram. Benda tu memang seram. Sebab yelah, sebab kita tak kita ingatkan kawan kita dah dah balik ke sini balik, dah balik ke rumah sewa, tapi at the end of the day tak balik lagi. And then dia sebenarnya satu benda yang lain. Dan kawan kita tu masih ada kat kampung kan. Betul. So benda macam ni kita tak dapat nak rungkaikan dengan bahasa lisan lah, orang cakap kan, bahasa kasar kan, orang cakap tak boleh kan. Dia cuma boleh dirungkaikan dengan benda dengan bahasa-bahasa yang kita sendiri pun tak faham lah, orang cakap. Sebab rumah tu memang agak ni sikit lah. Sebab aku pun pernah kena masa tu aku dah lewat malam juga. Okay. So, tapi time tu kawan-kawan aku yang lain, diorang ni jenis yang kadang-kadang diorang pukul 2 pagi, 3 pagi tu diorang pergi makan tau. Oh, maknanya hangout malam-malam lah. Tapi time tu aku tak pergi sebab aku malas nak keluar time tu. Jadi aku pun tengok cerita. Kau tahu cerita yang Maya Karin berlakon Juanita tu? Juanita, tahu. Aku tengok cerita tu. Time tu. Okay. Aku time tu aku seorang. Aku tengok member lain tak ada. Satu rumah memang keluar pergi ni lepak. Aku seorang lah. Yeah, okay. So lepas tu time tu aku ingat diorang dah balik tau. Aku dengar bunyi bilik air ni. Masa diorang keluar tu lampu bilik air tertutup. Pintu bilik air tertutup. Air memang tak buka. Right. So masa aku tengah tengok, aku tengah shock layan kan, tiba-tiba aku dengar ada orang buka lampu bilik air tu, masuk dalam bilik air, pasang air. Aku ingat kawan aku dah balik. Lepas tu aku pun macam, weh, makanan aku ada beli tak? Senyap je tau. Lepas tu aku macam, babi betul cakap kan, mana ni aku dah lapar kan, suruh beli makanan. Aku pun keluar bilik aku tengok dia orang tak ada tau. Lepas tu aku ketuk-ketuk pintu tu, and then aku ketuk pintu, aku buka slow-slow, tak ada orang. Tapi air terpasang. And then aku senyap, aku tak cerita siapa-siapa. Dia orang balik baru aku cerita. Cakap aku dah kena kacau korang hati-hati cakap kan. Tapi rumah tu memang dah ni lah, memang dah biasa lah benda tu. Lepas tu kita orang dah memang dah biasa lah. Benda apa-apa kejadian kita orang memang dah, lepas tu dah biasa lah dengan rumah. Memang care lah. Memang care lah. Okay. Betul lah. Okay, ni kau pun ada cerita kan tadi kau nak cakap? Ada sebenarnya. Ada cerita pasal dah terlanjur kau cerita pasal rumah ni kan. So benda ni pun pernah jadi kat aku sebenarnya. Okay. Tapi benda ni back masa aku belajar kat Unicell dulu. Masa aku setengah study kat Unicell dulu kan. Sebelum aku berhenti Unicell, aku rehat kejap, lepas tu aku sambung ke PTM. So benda ni jadi dalam tahun 2007 ke 2008 macam tu lah. Okay. So masa aku belajar kat Unicell, aku baru berpindah ke Selangor sebenarnya cerita ni. Ayah aku dapat offer kerja tau. Ayah aku dapat offer kerja dekat Terengganu. Tapi masa tu kami dah menetap kat Selangor. So jadi nak tak nak, ayah aku terpaksa pergi ke Terengganu, cari rumah sewa kat sana, tanpa bawa barang-barang yang ada dekat dalam rumah yang sekarang ni, dekat Rawang ni. Diorang just pergi pindah sana je, tapi barang-barang semua tinggal kat rumah ni. Maknanya rumah ni fully furnished lah. Tapi tak disewa kepada siapa-siapa lah. Dan hujung minggu minta tolong balik ke rumah yang dekat Rawang ni, rumah yang kau datang ni lah kan. So aku pun bersetuju lah, sebab yelah, pengorbanan kena ada kan, orang cakap kan, tak boleh nak bercakap apa. So mak aku, adik aku dengan adik saudara aku
seorang. Dia orang ikut ayah aku pergi ke Terengganu. Dan ayah aku sewa kat rumah sana. Mak aku pun duduk sana sekali. Lama juga, dekat hampir setahun lah. Jadi rumah dekat Sentosa ni, kat Rawang ni, Rawang Bukit Sentosa ni kosong. Agak lama kosong. Dan aku pun agak lama tak balik lah. Sebab yelah nak balik pun buat apa. Bukan ada siapa kat rumah kan. Baik aku stay je dekat Unicell. Kawan-kawan aku yang mana dia duduk jauh macam dekat duduk Ipoh, duduk Melaka, dia orang pun tak balik. So aku just hang out dengan dia orang je lah. Kan kadang-kadang cuti semester pun aku lajak ke seminggu. Macam tu. Baru aku balik ke Terengganu kan. Tapi sebelum tu mungkin aku akan singgah rumah dululah, ambil baju, cek-cek rumah, apa sikit. So nak dijadikan cerita, ada satu hari tu aku ada kawan baik lah. Nama kawan baik aku tu aku panggil dia Kimi. Kimi dengan seorang lagi Wak. Kimi ni orang Ipoh. Wak ni orang Kapar tak silap aku. Orang Kapar. So selalunya bila aku ajak balik ke rumah aku, dia orang akan setuju. Okay, dia orang akan setuju, dia orang akan ikut aku balik ke rumah aku dan kita orang akan spend lah masa dekat rumah ni 2 hari, 3 hari macam tu lah. Tengoklah kalau kata Jumaat tu tak ada kelas, kita orang akan balik petang Khamis sampai hari Ahad. Ahad malam tu kita orang akan bergerak balik ke Unicell. Balik ke hostel lah ni kan. Jadi hari yang hari yang kejadian tersebut lah, aku ajak dia orang balik. Tapi dia orang tak nak ikut. Okay, masing-masing ada hal. Wak nak kena balik ke Kapar, Kimi pula nak kena balik ke Ipoh. Sementara tu aku memang kena balik ke rumah Rawang ni sebab aku ada benda aku nak buat. Jadi Kimi cakap kat aku, tak apalah, macam inilah, aku hantar kau balik ke rumah, lepas tu aku terus balik ke Ipoh. Kalau kerja aku selesai cepat, aku akan datang balik kat rumah kau, duduk dengan kau. Tapi kalau tak ada, tunggulah sampai hari Ahad, aku datang ambil kau balik, lepas tu kita baliklah ke Unicell. So aku pun setujulah kan. Tak apalah nak buat macam mana, takkan kita nak paksa orang kan. Macam masing-masing pun ada hal masing-masing. Jadi aku pun berkeras juga nak balik. Sebab sebelum tu Kimi ada cakap dengan aku, kata tak pun kau ikut aku balik Ipoh. Aku cakap aku tak nak je kan. Aku nak kena balik ke rumah aku kat Rawang. Itu yang dia bagi, apa orang cakap, dia bagi idea tu, dia nak hantar aku balik ke Rawang, lepas tu dia terus shoot balik Ipoh sebab dah dekat kan. Jadi Jumaat petang, lepas aku habis kelas, aku terus siap-siap. Kimi datang ambil aku dekat hostel, naik kereta. Dan dia pun hantar aku ke Rawang. Lepas tu dalam kereta tu dia sembang-sembang lah, kau berani ke nak duduk sorang-sorang kan? Rumah tu dalam bertinggal. So aku macam tak apa, tak ada masalah sebab jiran-jiran ramai kan. Jiran-jiran ada juga. Lepas tu dia pun cakap, tak apalah kalau macam tu, apa-apa telefon lah kan, jangan senyap je. Sebab masa tu tak ada WhatsApp. Masih telefon butang. So kata apa-apa just boleh message je lah kan. Message tu pun kalau ada kredit baru-barulah boleh message, kalau tak ada kredit apa. Jadi aku pun dia hantar aku balik rumah. Jadi sebelum dia hantar tu aku pun belilah apa-apa patutnya makanan, macam aku beli ayam mentah untuk aku masak 2-3 hari kat rumah. Aku beli gula. Sebab beras semua ada lagi. So bahan-bahan ruji je lah cakap yang tak ada kan. Yang perlu-perlu lah keperluan. Perlu lah. Macam gula, bahan-bahan mentah. Jadi aku pun beli barang, Kimi drop aku kat rumah. Aku pun macam rasa macam tak sedap hati petang tu. Bukan rasa tak sedap hati macam mana. Aku tanya Kimi lagi sekali. Kau nak balik Ipoh juga ke? Spend lah 1 malam kat sini dulu, lepak kan. Esok pagi balik lah. Tak payah rushing kan. Ini pun dah malam je kan. Tak boleh bro, aku kena balik juga kan. Sebab benda ni yang berkaitan dengan family kan. Tak apa, kau stay je. Kalau cepat nanti aku datang lah ambil kau. Cepat selesai aku datang lah ambil kau. Tak apa, aku pun malas nak cakap banyak. Dia pun drop aku kat rumah. Dia terus duduk kejap, dia isap rokok sebatang, dia terus gerak. Aku pun macam biasalah, bila dia dah pergi, aku pun settle down lah kan. Making myself comfortable. Cakap orang putih lah pula. Making myself comfortable. Aku mandi. Dah mandi, tiba-tiba perut rasa lapar. Masa tu maghrib. Dah lepas maghrib lah.
Aku dah mandi apa semua, dah settle down, dah kemas-kemas apa yang patut. Dan aku pun macam lapar. Aku masak lah. Aku masak ayam apa semua. Aku masak, aku makan. Sampai tu aku buka lah TV kan. Mm-mm. Sambil makan tu tengok TV lah. Masa tu ada VCD kan. So tengoklah VCD apa. Tengoklah cerita movie yang berulang-ulang tu. Kan tengok. Lama bosan lah pula kan. Sampai pukul 12 lebih lah. Aku tengok VCD depan TV. Sampai mata aku betul-betul dah mengantuk malam. Kan. Malam tu. Tapi dalam hati tu, kau faham tak? Ada satu uneasy feeling. Bila kau sorang-sorang dekat dalam rumah yang dah tinggal lama, Mm-mm. dan bila kau akan rasa macam satu perasaan yang tak sedap. Mm. Macam ada orang perhatikan kau kat keliling. Sebab rumah aku ni 2 tingkat. So mata aku ni kadang-kadang akan tengok kat tangga kan. Sebab aku kalau tidur sebenarnya aku suka tutup lampu. Aku Ah, tak suka ke buka lampu lampu terpasang. terang. So bila aku dah mengantuk tu aku macam nak tutup lampu tapi hati tu rasa berat. Mm-mm. Hati tu rasa berat. Berat sangat nak tutup lampu kan. So aku just macam buka lampu kat dapur. Agak terang lah lampu tu kan. Tapi still gelap lah. Macam kat dia macam sama-sama lah macam kan. Dan TV pun aku biar terbuka. Jadi bila aku biarkan TV ni terbuka, so agak terang lah malam tu betul dalam rumah kan. Mm-mm. Cahaya lampu TV lagi, cahaya lampu dapur lagi. Betul. So aku pun dah bentang tilam, aku dah basuh pinggan, aku dah bentang tilam. Aku ambil position lah masa tu nak tidur. Mm-hmm. Mata aku ni tiba-tiba nak pandang ke arah tangga. Okay? Tangga yang menghubungkan ke tingkat atas lah. Mm-hmm. Aku macam asal aku macam nak tengok sesuatu ke ni kan. Aku dah rasa tak sedap hati. Dan bila aku pandang tangga, dalam keadaan yang sama-sama tu, tangga tu ada lubang. Masa tu ayah aku tak renovate lagi tangga tu, tak tambah papan. Mm-hmm. Dan dia ada lubang lah. Kau boleh nampak lah orang turun naik. Mm-hmm. Dia berlubang. Setiap tangga tu dia akan ada lubang macam lubang kau boleh tengok orang turun naik apa semua. Aku ternampak seperti ada satu kain. Okay. Kain yang, kau faham tak, kain yang panjang, dia macam terlalu panjang, dia meliputi tangga tu. Aku terfikir balik, last time aku balik rumah, aku tak sidai apa-apa. Dan aku tak pernah naik ke atas. Aku naik ke atas cuma untuk ambil baju dan turun balik ke bawah. Aku mandi semua kat bawah. Maknanya bilik atas ni tak ada siapa duduk. Okay, alright. So bila macam tu, aku fikir balik, last time aku naik, aku rasa aku tak ada sidai apa-apa kat atas. Kain apa pula kat tangga ni? Masa tu otak aku tak dapat tangkap lagi. So aku macam diam kejap kan. Aku macam layan mata tengok TV sambil-sambil nak tidur tu sebab TV tu buka. Lepas tu aku tengok lagi, ada lagi kain ni kat tangga ni. Ni apa benda ni kan? Dia dah mula rasa macam dia macam nak terfikir ke arah itu tapi belum lagi. Jadi bila kali ketiga aku pandang terus otak aku macam terus sel-sel otak tu terus berhubung. Okey, ini bukan kain. Okey, ini bukan kain. Ini ada benda lain dalam rumah ni kan. Ada benda lain dalam rumah ni aku cakap ni. Ini benda yang tak elok ni aku cakap ni. Dan aku terus sepantas kilat. Aku bangun, aku terus buka lampu bilik air belakang, lampu tempat masak aku buka, lampu ruang tamu pun aku buka. Dan bila aku buka lampu ruang tamu tu, kain tu masih ada kat situ lagi. Masih lagi dekat tangga tu. Masih lagi kat tangga kan. So aku terus buka pintu, aku buka lampu luar semua. Aku terus keluar. Dan mujur malam tu dekat depan rumah aku ni dulu ada satu jiran lah. Aku panggil dia Makcik Leha. Makcik Leha ni anak-anak dia yang 2 orang ni, belajar silat. Jadi bila hujung minggu aku balik, dia orang pun akan ada kat rumah tu dan dia orang akan tidur lambat. Selalu pukul 4 pagi, pukul 3 pagi dia orang akan bersilat dekat depan laman rumah tu. Jadi kalau aku tak ada apa-apa, aku akan duduklah lepak dengan dia orang. Tapi malam tu aku tak lepak. Dia orang nampak aku sebab aku duduk kat depan pagar, aku hisap ukur tau. Muka aku dah pucat ni. Orang kata, yelah seorang kan. Jadi panik. Dia orang nampak aku. Dia orang panggil.
Bob, buat apa Bob? Meh sini lepak. Aku pun macam tak fikir panjang. Aku terus ambil kunci. Dengan tak pakai baju, dengan pakai seluar pendek. Aku terus pergi depan rumah dia orang. Aku bawa phone, aku bawa rokok. Dia tanya, asal kau ni Bob? Peluh-peluh, muka pucat. Macam nampak hantu. Itu aku cakap dia, memang nampak pun bang. Apa yang kau nampak? Ya. Tak tahu abang, dalam rumah tu ada kain lah kat tangga kan. Kain tu warna apa? Ya. Aku cakap warna putih. Dia warna gelap-gelap kan. Dia kata tadi kau masuk rumah hari kau ada bagi salam tak? Ya. Tak ada bang. Patutlah pun. Lepas tu bagulah dia orang cakap dengan aku. Sebenarnya bila rumah lama tinggal, kau nak masuk kau kena bagi salam. Sebab kita takut sekarang ni ada benda lain yang duduk menumpang rumah kau je kan. Sebab dah lama kan. Sebab dah lama tinggal kan. So dia orang offer lah aku malam tu duduk tidur rumah dia orang. Jadi aku macam aku tolak lah sebab aku segan kan. Tak apalah bang kan. Sekejap lagi dia hilang lah tu. Bila aku dah lama aku lepak dengan dia orang sembang-sembang dalam sejam lebih macam tu. Aku pun macam rasa macam dah barai sangat. Aku cakap dengan brother-brother tu lah. Bang, saya rasa saya balik dulu lah bang. Kau berani tak apa dah bang. Dia makhluk Tuhan, saya pun makhluk Tuhan kan. Kalau dia niat dia nak mengganggu saya minta dijauhkan lah. Kalau dia nak tumpang tidur, tumpang lah. Saya tak kisah kan. Tapi jangan kacau saya. Itu je saya minta. Aku cakap dekat brother tu. Dia kata tak apalah. Apa-apa hal. Kau telefon lah aku. Sebab aku ada nombor telefon orang. Kau telefon lah aku kan. Apa-apa hal. Nanti kita orang datang lah rumah. Lepak kau ke macam mana ke. Dah makan belum? Kan? Dah saya dah masak tadi. Tak apa lah. Pergi balik. Aku masuk rumah. Guess what? Kain tu dah tak ada. Kain tu dah tak ada kat tangga tu. Yang aku nampak masa tu betul-betul clear tu. Memang nampak kain tu terjuntai-juntai je. Okay, kau tak faham nampak, tak? Bila tapi kau tak nampak apa yang di sebalik kain tu tak ada. Just kain tak je nampak. lah. Just kain. Kau faham tak? Macam kau contoh kau pakai kain plekat. Okay. Kain plekat tu kau tak ikat bagi pendek. Dia panjang. So dia apa orang panggil apa? Dia terlebih lah menjelejeh kan. Menjelejeh. So bila kau duduk kat satu tempat kau nampak kain tu macam hanging lah, tergantung. Okay. Kain tu hanging, tergantung. So itulah yang aku nampak. Tapi bukan kain plekat, tapi kain putih. Dan yang paling best ni, bila aku masuk balik dalam rumah, kain tu dah tak ada. Ada satu bauan yang sangat wangi. Ada satu bauan. Bau yang aku tak dapat nak explain bau apa. Tapi memang wangi. Cuma aku tak tegur lah. Sebab orang tua-tua cakap, kalau kau bau, kalau kau dengar, kalau kau nampak, jangan tegur. Buat bodoh je. So aku macam buat macam tak ada apa. For the first time in my life lah, malam tu aku tidur, aku buka lampu. Malam tu rumah aku memang tengah menerang macam pesta. Rasa tidur buka lampu dan mula-mula kaki aku menghadap ke tangga. So aku nampak tangga lah. Okay. Dan aku pusingkan tilam aku terus menghadap ke arah TV. Macam tu. Kan? Sebab tadi macam aku cakap tadilah, aku sambil aku tidur, nak tidur tu aku layan mata, aku tengok-tengok TV, aku menerap tengok TV, golek-golek. So macam aku tu pusing dengan tilam aku terus menghadap TV. Jadi aku tak nak nampak lah benda-benda tu lagi. Aku takut tiba-tiba dia duduk atas tangga pula kan, dan dia tunjukkan diri dia. Tapi memang satu peristiwa yang aku tak boleh nak lupakan lah. Itu yang selepas, yang masa aku baru pindah sini pun ada juga cerita. Ada juga. Tapi cerita tu tak adalah ekstrim sangat kan. Cuma aku nampak imbasan. Dia macam melintas. Aku baru lepas maghrib. Aku turun. Aku lepas solat semua aku turun. Kau perasan tak bila kau datang rumah aku tu ada tingkat depan kan? Yang dekat kerusi panjang tu. Okay. Masa tu tak ada awning kat depan tu, tak ada lagi tau. Aku tak ada buat penambahan apa-apa pun kat rumah aku masa tu. So rumah tu nampak macam kosong, macam biasa je. Macam rumah-rumah ni aku nampak. Okay. Once aku dah turun, aku nampak satu susuk wanita berambut panjang, berbaju putih, melintas depan tingkap tu. Sekali imbas,
memang nampak clear. Yang ini aku berani bersumpah lah. Aku berani bersumpah lillahi ta'ala atas nama Allah. Yang aku memang nampak dia imbasan tu memang clear. Tapi aku tak nampak muka. Rambut dia memang panjang. Mhm. Dia memakai baju putih. Sekali lalu. Dia tak laju tapi dia pelan. Dia serap sekali macam tu je. Hmm. Okay, dia macam aku ingatkan adik aku nak main-mainkan aku. Mhm. Tapi adik aku kecil je, pendek kan. Yang aku nampak tu tinggi tu bukan adik aku kan. Dan aku macam tak dapat tangkap lagi apa. Aku macam biasa. Aku keluar. Aku pergi kat belakang aku tengok kan. Siapa pula ni orang masuk rumah? Aku cakap. Lepas tu mak aku panggil. Alin masuk dah maghrib. Kau buat apa kat maghrib kat luar-luar ni? Masuk. Mak aku cakap kan. Aku masuk. Cakap dengan mak aku. Mak, tadi ada orang masuk rumah ke? Cakap, mana ada? Kenapa? Apa yang kamu nampak? Tak ada mak. Nampak macam ada perempuan ni mak kan. Rambut panjang. Pakai baju putih cakap. Mak aku dah gelak. Biasalah tu. Dia nak bergurau lah tu. Mak aku cakap. So aku macam tergamam kan. Aku tergamam. Aku diam juga kan. Mhm. Aku cakap dengan mak aku. Mak, apa malam ni kalau boleh suruh Eja tidur dengan Alin lah dalam bilik kan. Tak payahlah suruh Eja tidur bawah. Suruh Eja tidur dengan Alin lah. Macam seram pula nak tidur seorang-seorang kat atas ni. Aku cakap dengan aku. Mak aku cakap tak apa. Aku pun ada tidur atas. Mhm. Aku pun bila aku sembang dengan adik saudara aku malam tu. Adik saudara aku pun cakap. Yelah Alin, betul lah. Eja pun ada kat kadang-kadang nampak kan. Dia perempuan Alin, panjang rambut. Betul lah juga rambut panjang. Betul lah tu Alin kan. Asalnya dia dah duduk sini lama kot. Dia cakap aku macam tu. Tak tahulah pula Jai. Wallahualam lah aku cakap kan. Mungkin. Maksud dia dah duduk situ lama macam mana tu? Okay. Sebelum aku pindah daripada Kedah, pindah ke Selangor. Aha. Okay. Sebab aku ni hidup banyak merantau. Sebab ayah aku dia kerja banyak merantau. Banyak company akan hantar dia ke tempat-tempat lain. So aku asal orang Ipoh. Lepas tu aku pindah Melaka, balik ke Ipoh. Pergi Perak. Lepas tu pergi daripada Perak, pindah ke Selangor. Selangor Terengganu, balik ke Selangor. So maksud aku, rumah yang aku duduk ni, sebelum ni tak pernah ada orang duduk. Sekiranya aku adalah first tenant lah. Okay. First tenant, penyewa yang pertama. Dan rumah ni pun rumah kawan ayah aku. Okay. Sebelum rumah ni aku duduk tahun 2005 ke 2004 lah, mengikut cerita jiran-jiran lah, yang masa aku dah bergaul dengan jiran-jiran kat sini. Dia orang kata depan rumah aku ni ada satu pokok. Okay. Pokok tu besar dan tinggi. Dan dia dah cecah, orang cakap cecah tiang elektrik lah, cakap lebih daripada tiang elektrik lah. Dia dah kena pun kabel elektrik tu, dan dia orang just potong dahannya. Bila kena kabel elektrik tu, dia orang akan datang potong dahan. Ada satu ustaz kat sini, nama dia Cik Gulan. Aku panggil dia Cik Gulan. Cik Gulan ni, dia ada satu kelebihan tau. Okay, ustaz ni. Dia ada satu kelebihan. Dia boleh nampak. Dia boleh see things. Dia boleh nampak benda-benda yang orang kata yang gaib-gaib ni lah. Dia boleh nampak dan dia boleh rasa. Jadi mengikut cerita dia, dia selalu nampak ada satu lembaga perempuan yang duduk di atas pokok seakan-akan bergayut dan duduk main rambut. Kau faham tak? Main rambut. Main rambut macam kalau kau tengok cerita kau tengok movie orang putih, kan ada perempuan-perempuan yang suka main rambut duduk tepi sungai macam tu. Oh. So macam apa yang Cik Gulan tu nampak lah, itulah apa yang Cik Gulan tu nampak. Tetapi bukan di bawah, benda di atas pokok. Kalau kita fikir logik akal, manusia mana yang nak duduk atas pokok malam-malam main rambut? Betul? Kan? So bila Cik Gulan dah nampak benda tu 2-3 kali, Cik Gulan ni ustaz, aku panggil dia Cik Gulan. Dia ambil keputusan dengan penduduk taman yang lain untuk tebang pokok tu. Tebang pokok tu sampai ke akar. Maknanya tak nak bagi pokok tu hidup dah. Tebang terus. Tebang terus buang. Okay. So itulah orang cakap apa yang aku dengar daripada Cik Gulan, daripada penduduk setempat. Kan? Sebab lagi satu dia orang cakap memang kalau nak ikutkan lorong dekat tepi rumah aku ni, aku duduk rumah yang paling ujung. So ada orang kata ada lorong tengah lah dia.
Lorong kat rumah aku ni bila malam dia agak sunyi tau. Dia tak macam lorong-lorong yang lain. Tapi lorong aku bila malam dia memang agak sunyi. Dan masa tu pun penyewa tak ramai kat sini. So kau boleh bayangkan lah keadaan tu macam mana Penyewa tak ramai, orang pun tak ada. So memang sunyi lah tempat ni. Agak sunyi. Lepas tu bila kau nak buat sesuatu, bila kau nak lepak kat luar pun kau akan fikir 2, 3, 4 kali lah untuk keluar. So agak seram lah cakap keadaan dia. Dan aku dengar juga cerita daripada penduduk setempat, mengikut kata dia orang, lorong di kawasan rumah aku ni adalah lorong yang kerap ada penampakan. Macam tu. Ada penampakan yang tak elok lah, yang tak sedap lah kita nak pandang macam tu. So aku pun macam once mula-mula memang rasa takut. Tapi bila dah lama, bila kau dah selalu sangat nampak, kerap sangat tengok, bukan tengok lah, kerap sangat nampak kelibat, kau dah rasa macam tak apalah, dia pemalu Tuhan, dia nak lalu je kot. Itu dululah, masa dulu kan. So itulah cerita yang aku nak kongsi pada malam ni. So basically memang rumah yang kau duduk tu memang ada sejarah lah kiranya. Kalau ikut daripada cerita penduduk setempat, macam tu lah. Ada sejarah lah orang cakap kan. Ada sejarah yang tak, yang apa, macam mana orang cakap, yang tak sedap nak didengar lah orang cakap kan. Sebab kita tak tahu macam setiap kawasan sebelum dibangunkan, mungkin kawasan tu kawasan hutan kan. Tapak rumah kita tak tahu tapak rumah tu dulu apa, bekas kubur ke sungai ke, kita tak tahu. Sebab dalam udara ni ada penduduknya, dalam tanah pun ada orangnya. Ada juga kan. Ada juga dalam kan. Dalam laut pun ada. Dalam laut, dalam hutan kan. Semua mesti akan ada. Kita tak tahu. Sebelum kita, siapa yang duduk situ kita tak tahu. Sebab itu kita dinasihatkan lepas kita berpindah ke rumah baru, kita kena buat bacaan Yasin, buat tahlil kan. Bukan benda tu bukan kolot tau sebenarnya. Bukan. Benda tu bukan kolot. Benda tu tak kolot kan. Orang-orang sekarang ni yang anggap, orang sekarang, tapi bukan semua lah, bukan semua orang yang anggap benda tu kolot. Cuma kebanyakan kan? Kebanyakan dia akan, yang jenis otak moden ni lah kan. Mungkin dia orang tak pernah kena lagi. Betul. Aku pun tak doakan dia orang akan kena. Cuma belum masanya lagi dia orang nak percaya benda-benda tu kan. Atau mungkin juga dia orang tak pernah didedahkan lagi dengan cerita-cerita macam ni. Mungkin kan. Sebab dia duduk KL. Ya, betul. Duduk KL, orang pun macam hantu. Bukan hantu dah, tapi orang pun macam hantu kan. Betul. Kan. So benda-benda tu tak kolot kan. Orang kata apa masuk rumah percaya sangat dengan benda-benda macam ni, masuk rumah baca Yasin. Kita bukan ni baca Yasin tu nak menghalau benda-benda tu, tidak. Kita baca Yasin tu untuk kita menyambut, untuk kita bersihkan, untuk kita suci kita daripada apa-apa benda yang tak elok. Sebab itu dia perlunya ada bacaan Yasin beramai-ramai. Kan muafakat tu. Muafakat membawa berkat. Perlu tak apa. So itulah cerita yang ada, yang boleh aku kongsi kan. Yang boleh aku kongsi. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya kan. Mengikut pengalaman aku lah. Kita boleh bercerita lagi lah untuk next episode. Episode akan datang ada lagi. Still akan ada lagi ni. Pasti. Kan. Boleh cerita. Kau pun banyak. Kau punya ni cerita kau sebenarnya tak? Banyak. Kan. Cuma tu lah, sama ada aku tak mengharapkan orang yang orang akan dengar cerita aku, orang tak percaya ataupun tidak, itu terpulang pada hak masing-masing. Tetapi ini adalah apa yang pernah kita lalui.
apa yang pengalaman yang kita pernah lalu kan. Itu belum lagi masa aku mancing kan. Masa aku balik malam, masa aku duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang mak kita dah share satu benda malam ni. So Ah, so pendengar akan menilai kan. Mereka akan menilai. Jadi macam aku tak kisah sama ada nak percaya ataupun tidak, itu dia terpulang. pulang. Tapi ini adalah apa orang cakap, apa yang pernah aku lalu sendiri, apa yang pernah aku nampak. Orang kata yalah pengalaman dewasa kan lah macam kan. Macam tu. Okay. So Ya. Akil, takkan kau ada satu cerita je pasal rumah tu, mesti ada lagi. Untuk rumah yang tu je lah buat masa ni. Tapi kalau nak cerita yang pasal macam yang berkenaan dengan kisah-kisah kita ni, ada juga. Masa tu berlaku dekat asrama sebelum belajar dekat KPTM dulu. Aku ada belajar dekat Unicorp tau. Jadi kau kat mana? Unicorp ni ada dekat Gombak. Unicorp Gombak. College, Okey, Gombak College dekat. Unicorp. Okay. Aku Alright. duduk asrama. Jadi nak dijadikan cerita, tapi ni bukan ni berlaku ni memang depan aku lah. Depan Okey. aku gak ni. Memang Hmm. cakap okay, duduk asrama ni biasanya kita sedia maklum, memang asrama memang kita tahulah kan. Hmm. Tapi benda ni berlaku memang masa aku SEM 1. Okey. Aku SEM 1. Masa tu biasalah asrama ni pukul 2 pagi, 3 pagi macam ni budak-budak Belum tidur lagi budak lah. belum tidur lagi kan. Kita masih Nah, sembang-sembang, dengar-dengar lagu, borak-borak kan. ada aktiviti Ada lah dekat aktiviti biasa. lah. Nah, dijadikan cerita time tu kita orang semua dekat ruang tamu tau. Kat ruang tamu kita orang tengah biasa budak-budak asrama punya enjoy kan. Hmm. Time tu tak adalah macam sekarang lagi kita orang, mana ada social media apa semua lagi. Time tu tak naik lagi kan. Yelah, MySpace je lah ni Time lah. tu 2012 yang ada pun Facebook je. Facebook dengan MySpace pun dah nak mati lah ujung-ujung lah. Jadi nak dijadikan cerita time tu, kita orang layan-layan lagu, layan-layan lagu, sambil tu borak-borak kan. Ha. Tiba-tiba, bam, kat bilik seorang kawan aku ni, macam ada bunyi tau. Ha. Tong bilik tengok, Okey. apa hal kan. Tengok, bilik tu memang kosong, memang tak ada orang. Almari jatuh. Ujung. Almari pun besi. Almari lokal. Loker besi Ah, lah. tak ada memang Siapa yang memang tolak? tak ada cacat, memang tak ada cacat cela. Almari tu memang elok terletak situ. Tiba-tiba malam tu jatuh. Okey. Pelik. Jadi kita orang pun macam, Pelik. ish, macam mana tiba-tiba boleh jatuh kan. Kita tengok-tengok memang tak ada karat, tak ada apa, memang elok, sempurna. Tak ada yang kacau, tak ada yang sibuk-sibuk usik ke apa, tapi dia jatuh sendiri. Jadi kita orang pun Okey. assume mungkin lah sebab kita orang ni bising sangat kot kan. Ganggu agaknya. Ah, Jadi dia marah kot. oh, marah ada nak tidur ke apa kita Ah, tak tahu. betul. Tapi itu bukan first time lah, sebab senior kita orang pernah cerita juga benda ni. Senior kita orang lah yang cerita. Asrama ni uh, row kita orang juga, tapi tingkat bawah lah. Nah, dijadikan cerita asrama ni tak campur. Asrama laki-laki, asrama perempuan belah sana, belah kiri ya, Okey. kiri seberang sana lah. Jauh lah, jauh. Jauh. Lepas tu senior ni dia cakap dia seorang tau dekat dalam bilik tu time tu. Tak ingat sebab apa dia seorang. Mungkin tak tahulah, mungkin cuti SEM ke apa, tak tahu. Dia cakap dia seorang, and then tiba-tiba dia dengar dalam bilik air asrama tu, salah satu bilik air asrama kan
dia banyak. Dia ada banyak lah. Tahu kan bilik air asrama? Tahu tahu ada Dia ada pintu-pintu-pintu. pintu-pintu. Jadi Ah, salah satu daripada pintu ni, ah. pintu bilik mandi ni, dia kata ada orang mandi. Jadi Alamak. lepas tu dia pun tegur lah sebab dia kata dia seorang. Jadi dia pun nak tegur lah kot ada kawan dia yang masuk kan. Dia tak tahu kan. Hmm. Dia tegur siapa mandi kat dalam tu. And then yang menjawabnya suara wanita. Alamak kan. Jadi dia dia time tu dia dah kata dia dah tak tahu nak buat apa, dah mati kutu. Zap, dia naik atas, dia pergi bilik kawan dia, dia tidur situ. Dan Hmm. tak tahu siapa wanita tu, tak tahu adakah itu apa yang dia sangkakan atau itu hanya perasaan dia. Dia kata dia tak tahu, tapi memang betul, dia kata benda tu memang betul-betul berlaku. Memang dia rasa memang benda tu bukan dia punya mimpi ke apa, memang betul-betul dia dengar. Hmm. Jadi Okay. mm, Biasanya lah. mm, Aku tak tahulah ini pada aku suka membaca juga kalau pasal benda-benda mistik ni, alam-alam gaib ni aku suka membaca dan aku suka dengar daripada cerita orang lah kan. Dan aku pun pernah lalui benda tu macam sebelum ni aku cerita yang kat rumah tu kain putih dan susuk tubuh seorang wanita mm, kan. So orang kata mungkin ni tak tahulah ni pada aku lah. Mungkin macam kawan kau cakap tadi apa yang mm, disangkakan tu kan. So mungkin benda tu memang betul apa yang disangkakan. Mungkin kita ringkaskan je lah nama dia Kita ringkaskan je nama dia. Mungkin Kak Pon. mm. Kak Pon. So kita tak tahulah mungkin sebab mengikut cerita orang tua-tua, kalau kata Kak Pon ni dia suka mengganggu. Okay. Dia suka Suka mengganggu mengganggu. dan suka mengganggu Mm, lah. Sebenarnya semua walaupun budak Kak Pon benda lain pun suka mengganggu, mm, tapi macam yang suka menunjukkan diri dia ni ada dua kan. Satu Kak Pon, satu Kak Lang ah, kan. Dan dua-dua tu wanita. Dan asal usul mereka pun berbeza kan. mm, Macam Kak Pon ni kita tahu dia ni asalnya daripada perempuan yang mati beranak. Macam tu. Perempuan yang mati beranak. Sebab tu dia panggil nama dia Pontianak. mm. So masa dia beranak tu, dia nak melahirkan anak, dia mati dan anak dalam kandungan tu pun mati. Jadi tak tahu lah, ni cerita orang kampung lah. Orang kampung lama-lama kan. Dulu. Jadi mereka Mm, menggelar tahun tu. Dia menggelarkan dia dengan Kak Pon. So macam aku yang jadi kat rumah ni, aku sangat-sangat yakin lah. Sangat-sangat yakin entiti yang aku nampak adalah tu dia lah. ada hadiah. Mm, Kalau bukan dia pun yang seorang lagi. mm. Seorang lagi kan. So orang kata bila kita nampak tu dalam kepala otak tu, kalau boleh yang tak nak tengok lah rupa dia kan. Siapa yang nak tengok rupa bodoh macam tu Mm, kan. Dia memang tak nak kan. Dia nak kacau. kita pun tak nak. Dia suka musik macam tu je lah kan. Mm, Musik macam tu. Musik sekadar menampakkan dia punya jasad kan. mm. Tak tahulah motif dia sebenarnya, kita tak tahu. Tapi biasalah, orang kata benda-benda gaib ni kita tak boleh nak bercakap besar sangat. Kita tak boleh nak takut sangat kan. Kita kena duduk kat tengah-tengah. Mm. Sebab kalau kita takut sangat pun Bahaya. benda tu Bahaya. benda tu pun Kau suka kan. kacau lagi lah. Sebab lemah Mm. semangat kan. Jadi Nak 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 tak nak berani kena nak berani. berani sangat pun tak boleh, takut makan diri. Tak boleh. Takut makan ni, takut diujinya kita Ah, pula. Itu kita tak nak tu. Jadi kena biarlah kita sederhana, bersederhana. biasa-biasa. Percaya percaya Biasa-biasa yang kan. dia ada, percaya yang dia wujud. Ah, Hmm. ah, Cuma jangan jadi hero lah. Ah, jangan terlalu taksub sangat pun tak boleh juga kan. Tak boleh juga Bahaya kan. juga. Itu jangan nak tunjuk hero, Ah, jangan terlalu taksub kan. Jangan biasa-biasa je. biasa-biasa. Ah, Anggap dia macam manusia
sama yang hidup dekat bumi ni juga. Anggap macam tu je. Makhluk 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 Tuhan Tuhan. juga. Mm-mm. So, kita tak tahu apa asal usulnya dia ni Mm-mm. kan. Hantu ke, kita tak tahu. Wallahu alam. Sebab So, benda ni pun dia terbagi kepada dua, betul? Dia ada betul? jenis yang apa, jin lah kan. Dia ada jenis Jin. jin dan dia ada jenis hantu Yep. Yang hantu ni lah orang cakap jin yang suka mengganggu manusia. Dia rupa-rupa kan. Wallahu alam lah, itu kita tak tahulah kan. Tapi macam pengalaman yang kita kongsikan pada malam ni, benda tu bagi efek kat kita tau. So, contoh macam efek kita tak pernah percaya benda ni, kita tak pernah tahu pun benda ni ada, tapi bila benda tu jadi, kita mula percaya. Dan bila kita percaya, kita akan start digging, kita akan start buat kajian kita sendiri, kita akan start baca, kita akan tanya orang kan, apa jadi, kenapa macam ni, kenapa macam tu, macam ni. Macam itulah cerita dia. Okay, terima kasih ni Fazril ni kawan saya ni, nama dia Michi lah. Kita biasa panggil dia Michi kan. Michi. Ya, Michi. Just panggil Michi Michi dah bukan nama Korea, ada nama Jepun Panggil dia Michi Michi dan Akira. Jepun punya ni. Jepun dulu Okay, Alright. Michi, untuk minggu depan kita, untuk episod akan datang, kita mungkin akan cerita pasal kita punya college lama kita lah kan. Boleh. Okey lah tu kan. Sebab banyak kisah kat sana. Banyak. Sangat yang aku banyak. Dengar, yang aku buat kajian, aku baca, yang kita aku sendiri dengar alami cerita daripada orang lama. Yang Ya, kita betul. sendiri alami. Yang tu kena cerita. Yang tu memang confirm kena cerita kan. Okay. Yang kita ni Alif ke. Tapi kalau nak best lagi, kalau boleh kita invite Alif, kita invite Hafiz. Itu aku akan ni lah, aku akan try lah ajak jemput tetamu jemput. Sebab ada lagi apa-apa? Tak ada dah kot. Setakat ni dulu kita stop dulu kita punya podcast malam untuk ni. yang malam ni, episod malam ni itu saja untuk daripada kami. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar ni. Ya. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk episod akan datang. Ya, dan satu lagi. Sebelum kita tamatkan, apa orang kata, kita tamatkan kita punya podcast malam ni lah tamatkan kita punya podcast. Suka saya nak buat satu tagline lah untuk podcast kami ni. Silakan. Yang orang kata yang host dia kita adalah my beloved friend Akil lah. Kawan aku daripada aku college, daripada dah berapa tahun kita macam pun still in contact, still bersama. Okay. Aku tak nak tiru tagline orang kan. Nanti kita copy lah kan. Tapi misteri itu ada. Yeah.